Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Sabtu 14 Januari 2023 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Zamri, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis. Mengisi paparan petang ini, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan sesi pemukiman bersama Jemaah Menteri esok. Sesi sehari itu diadakan bagi membincangkan hala tuju dan penetapan indeks prestasi utama KPI bagi setiap kementerian. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, pemukiman yang melibatkan semua Jemaah Menteri itu diadakan tepat pada masanya. Pemukiman yang bagi saya tepat pada masanya kerana ramai menteri yang telah mengambil masa sebulan setengah untuk memahami agensi. Ada yang telah mula lawatan ke negeri-negeri. Macam saya semalam di Kelantan sempat bertemu dengan warga Kementerian Komunikasi dan Digital di peringkat negeri Kelantan. Jadi kita ada serba sedikit pemahaman dan kita akan selepas ini menentukan hala tuju bagi setiap kementerian, juga kerajaan perpaduan itu sendiri. Setakat ini, intipati serta tempat perbincangan sesi pemukiman tersebut tidak didedahkan kepada umum. Beliau menjelaskan demikian dalam majlis penyampaian sumbangan sempena sambutan Tahun Baru Cina peringkat Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara. Isu capaian internet di Sabah dan Sarawak antara fokus Kementerian Komunikasi dan Digital. Ke arah itu, satu pusat kawalan akan diwujudkan bagi mengenal pasti lokasi yang mengalami permasalahan rangkaian internet. Menterinya Fahmi Fadzil turut memaklumkan satu dasar baharu yang menghubungkan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi juga akan diwujudkan dalam masa terdekat. Dia ada dua. Pertama, saya dah minta timbalan Menteri Komunikasi Digital Yang Berhormat Teo Nii Ching untuk bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk membentuk satu pusat kawalan untuk melihat kawasan-kawasan yang alami masalah jaringan ataupun akses. Saya sedang merangka dasar baru untuk memastikan ada kesaling hubungan antara syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi ini supaya tidak menyukarkan tapi memudahkan semua pengguna. Tak kiralah kita guna telco mana, di mana saja kita berada, selagi mana kita sepatutnya mendapat akses itu, itulah yang kita tengah ikhtiarkan. Tambahnya, kementerian komited bagi menyelesaikan masalah capaian yang dihadapi di dua wilayah berkenaan secara komprehensif. Beliau yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai ditemui dalam majlis tontonan animasi Mekamoto di Ibu Negara. Dalam majlis berkenaan, hampir 100 anak-anak daripada golongan B40 sekitar kawasan Lembah Pantai diraikan. Sementara itu, Fahmi memaklumkan 100 menara telekomunikasi di Kelantan yang rosak akibat banjir telah selesai dibaiki serta berfungsi seperti biasa. Beliau dalam satu kenyataan malam tadi berkata, kerja baik pulih yang dilakukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu juga antara lain melibatkan penambahbaikan kepada 127 menara telekomunikasi di Kelantan. MCMC juga telah menambah baik sebuah menara telekomunikasi di Bendang Pak Yong, Tumpat, menggunakan konsep rangkaian teras operator berbilang MOCN. Manakala Tenaga Nasional Berhad meninggikan tapak 9 substesen berdekatan bagi memastikan punca bekalan elektrik tidak terjejas akibat banjir. Pakatan Harapan PH menyasarkan kemenangan 47 daripada 56 kerusi dalam pilihan raya negeri PRN Selangor yang dijangka berlangsung pertengahan tahun ini. Pengarah pilihan raya pusat Rafizi Ramli berkata sasaran itu berdasarkan kelebihan PH yang kini menggalas tanggungjawab memulihkan ekonomi rakyat di peringkat persekutuan.
Jelas beliau, data awal yang diperolehi menunjukkan PH berupaya memenangi sekurang-kurangnya 40 kerusi Dun Selangor. Kelantan dan Terengganu. Maksudnya melihat kepada data awal sebelum kita dapat data rasmi daripada SPR, tapi berdasarkan data awal itu kita sepatutnya boleh mempertahankan 40 kursi. Jadi dari segi margin untuk mempertahankan Selangor itu agak besar dan selesa. Tapi kita pun tak nak selesa. Sebab itu kita nak bermula awal dan sasaran macam saya sebutkan tadi ialah supaya kita dapat antara 45 ke 47 kerusi daripada 56. Beliau ditemui dalam sidang media selepas melancarkan Konvensyen PRN Selangor di Shah Alam. Konvensyen sama akan turut dilancarkan malam ini di Kedah, Pulau Pinang, manakala Negeri Sembilan pada esok serta Kelantan, Terengganu dijadualkan minggu depan. Tambah Rafizi, kempen PRN-PH akan digerakkan selepas Tahun Baharu Cina. PH terus optimis untuk mempertahankan kemenangan 3 buah negeri pimpinannya iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Sementara itu, PH juga tidak menolak kemungkinan akan ada kerjasama dengan BN dalam pilihan raya negeri PRN nanti. Bagaimanapun, perkara itu bergantung dengan perkembangan proses selaman UMNO ketika ini. Rafizi Ramli berkata sekiranya kerjasama PH-BN dilakukan, akan berlaku peralihan pengundi dari kedua-dua parti tersebut. Daripada keputusan PRU 15 yang lepas, kita convert je. Kita combine, ambil undi PH, campur undi BN. Sebenarnya PH dan BN combine menang 53 kursi di Selangor. But of course, kita kena tengok macam mana sentimen rakyat dalam 6 bulan akan datang. Dia ada isu transferability of vote, sama ada yang dulu undi BN itu akan undi PH tidak, ataupun yang undi PH itu akan undi BN ke tidak, kan? Jadi yang itu yang kita ada masa yang mencukupi sebenarnya untuk 4-5 bulan ini untuk kita mengetahui keadaan itu, di samping berkempen, di samping memastikan pelaksanaan beberapa perkara di peringkat persekutuan di Selangor. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir bertitah, pemimpin yang diberikan mandat perlu mempunyai keikhlasan tinggi untuk berkhidmat demi rakyat dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri. Ini kerana konflik dan budaya politik yang sempit secara berterusan hanya akan memperlihatkan negara sebagai sebuah negara yang tidak stabil dan rapuh. Walaupun wujud perbezaan agenda dan ideologi, namun baginda yakin tentu adanya persamaan dalam agenda pembangunan dan kebajikan rakyat pastinya dapat membentuk negara lebih makmur. Baginda bertitah demikian pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat bersempena Hari Keputeraan ke-75 baginda di Balerong Seri Istana Besar Seri Menanti. Terus berangkat ke majlis itu, Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud. Sambutan Hari Keputeraan ke-75 baginda hari ini bermula dengan kawalan kehormat utama di Padang Awam Seri Menanti. Tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai simbolik Hari Keputeraan baginda diiringi dengan lagu Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sempah tahniah kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75 hari ini. Menerusi hantaran di halaman Facebook rasminya, beliau turut mendoakan kesejahteraan Tuanku Mukhris dan Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta seluruh kerabat diraja. Menerusi hantaran sama, beliau turut menzahirkan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris. Sempena Hari Keputeraan baginda, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Razali Abu Malik mendahului senarai 540 penerima darjah kebesaran Bintang dan Pingat dengan dianugerahkan darjah Seri Setia Negeri Sembilan yang amat cemerlang yang membawa gelaran Datuk Seri. Sesi pertama istiadat pengurniaan darjah kebesaran Negeri
Sembilan berlangsung di Balerong Seri Istana Besar Seri Menanti. Manakala sesi kedua dijadualkan berlangsung pada 31 Januari dan sesi ketiga pada 7 Februari. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir disifatkan sebagai raja yang berjiwa rakyat. Sempena Hari Keputeraan ke-75 baginda, kru RTM berkesempatan menemu bual kedua-dua anak anda baginda. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada laporannya. Peribadi baginda sentiasa menjadi contoh. Kenangan manis dan nasihat yang baginda sering titipkan juga sering menjadi panduan buat anak anda Tunku Ali Ridauddin dan Tunku Zain Al-Abidin. Manis adalah bila kita dapat pergi ke luar negara sebagai satu keluarga, bila adinda pun masih ada. Yang paling penting sabar. Kalau ada apa-apa pun dah ada masalah, kalau tak tahu apa nak buat, sabar. Kenangan manis sebab ada dua bidang yang saya dan ayahanda sekarang masih aktif, iaitu squash dan muzik. Sentiasa bersyukur, jangan lupa selawat. Ayahanda selalu ingatkan. Bersempena sambutan Hari Keputeraan ke-75 baginda, pelbagai acara kembali dilaksana oleh pihak Muzium Negeri Sembilan seperti acara adat, keagamaan, hiburan, sukan, pameran dan acara rakyat. Kita tunjukkan banyak ke adat parti. Ya. Contoh dia, program pertama yang berlangsung pada 14 dan 15 ni adalah oleh adat lingkungan dan oleh luak tanah mengandung. Jadi adat lingkungan serta 5 luak tanah mengandung iaitu Ulu Mua, Jempol, Gunung Pasir, Teraci dan Inas, kita tonjolkan keunikan mereka melalui program-program keilmuan. Sementara itu, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan juga turut meneruskan tradisi pengisian program sempena Hari Keputeraan Baginda dengan anjuran konsert Negeri FM on stage yang menonjolkan ikon stesen itu sekaligus memperkenal segmen bagi Tahun Baharu 2023. Luar daripada Negeri Sembilan dapat melihat keunikan yang ada pada Negeri Sembilan, bukan sekat pada makanan, pelancongan, tetapi diorang ada mempunyai keistimewaan dari segi bahasa dan juga lagu-lagu yang dibawa. Dan kita sebenarnya untuk menunjukkan kepada masyarakat Malaysia bahawa Negeri Sembilan ni sesuatu yang unik dan perlu dikenali dengan lebih dekat dan penduduk ni yang cukup mesra. Rata-rata orang ramai yang ditemui turut teruja dengan sambutan tahun ini yang dikatakan lebih meriah. Amat-amat berpuas hati sebab saya pun duduk Kuala Pilah punya orang. Jadi bila datang sini tu dapat berhimpun, dapat jumpa orang lama. Mana yang tak dapat balik tu jumpa balik kat sini. Mana yang tak ada cuti tu orang boleh duduk sini serumpun baliklah, kona balik jumpa. Nampaknya pada kali ini, pada tahun ini, nampak kemeriahannya sebabkan dah beberapa tahun bila selepas PKP hari itu kan. Jadi kali ini pengisian pun sangat padat rasanya dalam seminggu ni hingga rasanya macam dalam hujung bulan ni juga. So banyak program yang dianjurkan. Perasaan saya memang sangat happy lah, sangat gembira sebab event-event macam ni pun dia orang pun akan buat setahun sekali, so kita gunalah waktu ni dengan yang berguna lah. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah dan setinggi ucapan tahniah sempena Hari Keputeraan ke-75 Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Rakyat sekalian mendoakan kesejahteraan Tuanku agar sentiasa berada di bawah lembayung rahmat Allah, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku. Saya nak ucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-75 kepada ayahanda Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Happy birthday Papa. May Allah bless you with a long life and thank you for everything that you've done for us as a family and for the state. InsyaAllah. Berkatlah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Selamat Hari Keputeraan. Happy birthday Papa.
Doa dipanjat ke Hazrat Allah SWT agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa dilimpahi keberkatan bersemayam di atas singgasana tahta pemerintahan dengan penuh kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan jua. Doa dipanjat ke Hazrat Allah SWT juga, semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani dan seluruh kerabat sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan tiada sebarang kenaikan kes COVID-19 pada tahun baru Cina ini. Bagaimanapun, pihak KKM akan terus memantau secara rapat perkembangan kes seluruh negara setiap hari. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata beliau berpuas hati dengan perkembangan semasa kes COVID-19 negara yang kekal mencatatkan bilangan bawah 500 kes sejak kebelakangan ini. Walaupun pada kali ini kita menjangkakan kemungkinan tidak ada kenaikan kes, tetapi kita tetap berhati-hati dalam dan langkah berjaga itu sentiasa kita laksanakan, dan kita akan pantau seperti yang saya sebutlah dengan rapatlah kita ada yang saya pernah sebut juga dulu, CPRC, laporan daripada negeri, semua kita dapat pantau hari demi hari dan dalam keadaan yang sangat berhati-hatilah ya. Menurut beliau, berdasarkan pengalaman sebelum ini seperti Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha dan Pilihan Raya Umum, tiada kenaikan kes direkodkan. Kekurangan mikrochip di peringkat global menjadi punca pengeluaran kad pengenalan kanak-kanak MyKid lewat diserahkan kepada pemohon. Masalah itu berlaku sejak pandemik COVID-19 lalu menyebabkan JPN terpaksa menangguhkan sementara pengeluaran MyKid berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Roslin Jusuh berkata proses permohonan baru bagi dokumen ini masih diteruskan, namun tempoh masa menunggu akan menjadi lebih lama. Beliau memberi jaminan pihaknya akan cuba menyelesaikan masalah tersebut dalam tempoh 6 bulan. Dan kita juga bercadang dalam tempoh masa ini kita akan buat penangguhan sementara lah pengeluaran MyKid. Walau bagaimanapun di sini saya ingin maklumkan proses ini akan berterusan di mana pengeluaran MyKid akan kita laksanakan juga setelah penangguhan ini kita perolehan baru setelah bekalan chip dapat kita selesaikan. Walau bagaimanapun apa yang saya harapkan setiap kanak-kanak yang mempunyai sijil lahir, sebenarnya sijil lahir itulah dokumen pengenalan diri mereka. Beliau turut menyeru semua agensi kerajaan dan swasta untuk menerima pakai sijil lahir bagi memudahkan urusan orang ramai. Sementara itu, JPN telah mengagihkan sebanyak 292,999 kad pengenalan di seluruh negara melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekah sejak tahun 2013. Di Melaka, sebanyak 78 program Mekah dijalankan dan berjaya membantu seramai 212 pemohon. Ini adalah penting sebab hasrat kita bagi mereka yang tidak berkemampuan ataupun tercicir, mereka tu berhak untuk mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada kerajaan, dan di sinilah peranan kita untuk memastikan dokumen yang mereka perlu miliki ada pada mereka. Itu yang lebih penting. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan kad pengenalan kepada kanak-kanak orang kurang upaya fizikal Nur Alia Amar di Bukit Godek, Semabuk Dalam. Kita mohon untuk JPN buatkan IC dia lah. Jadi pihak JPN datang tolong buatkan IC dia. Jadi terasa masa memudahkan lah. Jadi tak perlu bawa dia. Nak bawa dia memang susah lah kan. So dia tak boleh berjalan. Jadi hari ni dapat penyerahan IC tu alhamdulillah lah. Saya rasa gembira lah. Permohonan tu dibuat dalam dia ahli lahir pada 5 bulan 1. Saya dah bagi tahu. Jadi permohonan tu dibuat pada minggu lepas. Tapi pihak JPN dah datang minggu lepas. Kira seminggu ni dah siaplah IC dia.
Untuk laporan cuaca semasa, kita terus sahaja ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabilah Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga. Amaran ini berkuat kuasa dari 18 sehingga 20 Januari nanti melibatkan kawasan perairan Tioman, Samui, Kondor, Bungkuran, Reef South, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Amaran ini juga termasuk kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan juga negeri Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dan petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan ini juga dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabilah Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita ke bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak hari ini berkaitan pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya Nurul, baik sebelum itu kita ikuti perkembangan ini. Kegagalan kontraktor tempatan menyiapkan projek pembinaan lampu isyarat di Samarahan tidak harus berulang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata projek berimpak rakyat menjadi projek sakit sebegitu hanya akan mengakibatkan masalah kepada rakyat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu para kontraktor Bumiputra yang dilantik mengambil serius terhadap pelaksanaan setiap projek yang dianugerahkan. Ada program di Bumiputra Company tapi si dapat jalan. Become sick projek sakit. Dan ini kita dah mulakannya ganti kontraktor baru dan kita mula semata. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian pada Majlis Anugerah Usahawan Bumiputra Sarawak 2022 di Kuching malam tadi. Dalam pada itu, beliau juga meminta usahawan Bumiputra untuk meneroka ekonomi baru iaitu circular economy atau ekonomi kitaran yang berteraskan kepada alam sekitar dan kitar semula. Dengan meneroka sumber ekonomi baru itu, ia berupaya menjana sumber pendapatan selain mengurangkan kos import makanan. Pada majlis itu, seramai 11 usahawan menerima anugerah daripada 256 calon yang tersenarai.
Baik, sementara itu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng mengulangi pendirian bahawa Kerajaan Sarawak berhak sepenuhnya untuk menguat kuasa dan melindungi kepentingan Sarawak mengikut Terma Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak tidak akan berkompromi mengenai haknya seperti yang termaktub dalam Perjanjian MA63 dan laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Malah Sarawak katanya telah berjaya dalam beberapa perkara untuk memulihkan hak negeri yang telah diambil atau terhakis. Namun masih terdapat beberapa isu tertunggak berkaitan MA63 telah dibangkitkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan telah mendapat jaminan bahawa perkara tersebut akan diselesaikan. Tambahnya, dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk memasukkan MA63, kini Kerajaan Sarawak telah mencapai kedudukan yang kukuh untuk memajukan lagi haknya di bawah MA63. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin pada makan malam gala bersempena pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak 2023 di Miri. Pada majlis itu, Mahkamah Kota Kinabalu Sabah diumum menjadi tuan rumah bagi penganjuran pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak 2024. Penyerahan beten pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak 2024 diserahkan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Amar Abang Iskandar Abang Hashim kepada Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Yang Arif Dato' Ismail Ibrahim. Saudara, pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah bukti usaha menegakkan Perjanjian Malaysia MA63 yang diperjuangkan oleh pemimpin Sarawak adalah pada landasan yang tepat. Walau bagaimanapun, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman berkata, perkara itu perlu diperincikan agar tuntutan MA63 dapat dicapai sepenuhnya. Dan pada hari ini terbukti apa yang telah kita lakukan dengan penukaran kepada Premier yang menunjukkan kita adalah satu wilayah yang lain dan telah disebutkan, telah diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu. But it doesn't have to stop there. It has to move on lagi dalam beberapa perkara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi ahli panel pada program The Borneo Initiative Leadership Forum Borneo Youth Agent of Change in a New Malaysia di Kuching. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Perasmian Perhimpunan Agung UMNO 2023 di Ibu Negara memaklumkan bahawa kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah. Sementara itu, beberapa ahli panel pada forum tersebut turut menyuarakan pendapat mengenai pengumuman itu dan menyambut baik terhadap pengiktirafan kepada kedua-dua negeri tersebut. Kalau sudah diiktiraf, sudah diterima pakai oleh Kerajaan Persekutuan, just give it to us. Itu saja kita minta. What is most important thing is the substance. And hopefully it's just not a cosmetic change, tetapi apa yang kita mahu adalah isi ataupun substance dengan pengumuman tentang wilayah Sabah dan Sarawak ini. Pada forum berkenaan, keempat-empat ahli panel turut membincangkan tentang peranan pemimpin serta ahli politik dalam memberi pendedahan kepada golongan belia mengenai hak yang termaktub dalam MA63. Syarikat Teknologi Digital Karuna Sarawak melancarkan aplikasi Mudah Alih Property Axis iaitu sebuah platform dagangan hartanah bagi memudahkan aktiviti mencari, menjual, menyewa atau membeli hartanah kepada pengguna. Diasaskan pada tahun 2021, platform tersebut merupakan hasil kerjasama Karuna Sarawak dan Sistem Informasi Sarawak Sains selain juga dipautkan di dalam aplikasi dompet elektronik SP Global di bawah seliaan Kerajaan Sarawak yang kini mempunyai seramai 670,000 pengguna. Berucap melancarkan aplikasi tersebut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu aplikasi tersebut adalah selari dengan agenda transformasi ekonomi digital serta mampu memudahkan aktiviti dagangan hartanah menerusi sebuah platform digital yang memberi nilai kompetitif bukan sahaja kepada penggiat industri hartanah, malah juga kepada rakyat. Tambahnya, syarikat atau agensi teknologi digital
digital tempatan seperti Karuna Sarawak dan Sains berperanan penting dalam menyumbangkan kepakaran untuk memacu usaha pendigitalan Sarawak sekaligus menyediakan pelbagai kemudahan digital yang boleh membantu kemajuan sektor-sektor ekonomi. Justeru Kerajaan Sarawak akan terus memberi sokongan kepada mana-mana pihak yang berhasrat menyumbang kepada pembangunan digital di wilayah ini. Anggota perkhidmatan awam di negeri ini dinasihatkan tidak mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri terutama dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sebaliknya, setiap individu serta agensi harus membentuk kerjasama kukuh dan saling melengkapi dengan mengamalkan semangat berpasukan. Demikian menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki semasa berucap pada Majlis Apresiasi Penjawat Awam Dun Lingga di Seri Aman. Menurut Dato' Amar Muhammad Abu Bakar, sikap keras kepala atau ego boleh memberi impak negatif terhadap pelaksanaan sesuatu projek. Ia mengambil kira bahawa tiada agensi kerajaan yang boleh bergerak sendiri tanpa penglibatan lain-lain agensi. Oleh itu, komunikasi serta hubungan baik antara agensi amat penting bagi memastikan setiap projek kerajaan dapat dilaksana dengan cekap dan berkesan. Pada masa sama, beliau turut menekankan pentingnya penglibatan kepimpinan politik dalam menentukan projek yang ingin dilaksanakan di sesebuah kawasan. Ini kerana wakil rakyat mempunyai aspirasi masing-masing tentang hala tuju pembangunan yang ingin dilaksana di kawasan mereka. Sementara itu, majlis tersebut dihadiri kira-kira 200 penjawat awam negeri dan persekutuan dari daerah Seri Aman. Baik, Ketua Kampung yang baru dilantik diharap melaksanakan tugas dengan telus dan amanah. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan, Dennis Ngau berkata, ia bagi memastikan keharmonian pengurusan kampung terjamin. 4 perkara daripada Ketua Kampung. 1. Kejujuran. Utamakan rakyat. Untuk dia dan keluarga dibelakangkan. Tidak mengambil hak rakyat. Sedia berkorban. Bukan senang-senang. Itu sebabnya Pak Ramai tidak mau menawar diri jadi kampung. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan sijil pelantikan, pelanjutan dan penghargaan kepada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat bagi Telangusan di Miri. Pada majlis itu, seramai 4 orang daripada kaum Penan dan Kayan dilantik sebagai Ketua Kaum, 9 orang menerima sijil pelanjutan Ketua Masyarakat, 16 orang menerima sijil pelanjutan Ketua Kaum dan sijil penghargaan diserahkan kepada 6 orang penerima. Ini saya mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat dan juga pejabat daerah dengan pejabat residen atas kepercayaan dengan saya, dan bagi saya ini adalah satu tanggungjawab yang agak beratlah. Kita bersama-sama dengan pejabat untuk membangunkan daerah kita. Saya memang waktu rakyat dengan baik, waktu rakyat maju dengan gaduh, dengan banyak cakap-cakap. Ikut cakap dulu, ikut cakap kerjaan. Untuk di kampung saya ataupun di kawasan saya barang milih untuk buat yang baik sajalah. Banyak kes-kes tapi ada okey juga lah, karena masa itu saya boleh atur dengan baik lah. Turut hadir Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Datuk Charles Balanseling dan Pegawai Daerah Telangusan Barutai. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Terima kasih Bung Mawin atas perkembangan itu. Baik, kita ke negeri di bawah payu bersama Rita Halosius Malik. Antara paparan keutamaan kerajaan negeri ketiga ini adalah membangunkan negeri demi kesejahteraan rakyat. Teruskan Rita dengan perinciannya. Haji Junor menjelaskan bahawa
bagi melengkapkan pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya keutamaan beliau ketika ini adalah membangunkan negeri demi kesejahteraan rakyat. Menurut Datuk Haji G, setiap isu melibatkan barisan kabinetnya akan ditangani sebaik-baiknya dengan mengambil kira setiap perincian dan kesesuaian. Kita perlu melihat segala aspek dalam soal-soal seumpama ini. Jadi jangan bimbang. Kita akan mengambil tindakan yang sepatutnya. Yang penting ialah kepentingan negeri dan rakyat. Menjelaskan kepada media selepas melancarkan majlis graduasi University College Sabah Foundation UCSF di Ibu Negeri, Datuk Haji G berkata hubungan beliau dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akrab selain kerap berbincang mengenai urusan pentadbiran kerajaan dan pembangunan di Sabah. Mengenai UCSF, Datuk Haji G turut berbangga dengan pencapaian semasa institusi pendidikan milik kerajaan negeri tersebut dalam melahirkan modal insan berkualiti tinggi dalam bidang akademik serta memiliki sasiah berhema. Jelasnya hasrat tersebut adalah terjemahan menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Justru kerajaan negeri bersetuju memberi peruntukan tambahan RM5 juta kepada UCSF sebagai geran penyelidikan pembangunan Sabah termasuk kursus dan latihan. Turut diluluskan cadangan penubuhan kursi akademik UCSF iaitu kursi pembangunan Sabah dengan suntikan dana permulaan RM5 juta. Majlis Convocation kali kedua UCSF menyaksikan seramai 566 graduan peringkat sarjana muda, diploma dan sijil menerima sijil masing-masing. Usaha membantu rakyat luar bandar adalah antara harapan yang disuarakan penduduk di pedalaman Sabah sempena pembentangan bajet 2023 akan datang. Bantuan melibatkan infrastruktur asas selain galakan pertanian dirasakan perlu diutamakan sekaligus menjamin sekuriti makanan negara. Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Sabah Datuk Sangkar Rasam berkata, rakyat di pedalaman turut mengharapkan agar lebih banyak projek naik taraf jalan dapat dilaksanakan sekaligus memudahkan penduduk mengeluarkan hasil pertanian mereka. Jelasnya lagi, jalan perhubungan yang dinaik taraf turut berupaya membantu guru-guru untuk ke sekolah yang jauh terpencil bagi memberikan pendidikan terbaik kepada para pelajar yang kebanyakannya dalam kategori B40. Tambah Datuk Sangkar, keselamatan kaki tangan kesihatan juga turut terjamin apabila lebih banyak jalan raya dapat dinaik taraf di kawasan pedalaman sekaligus membolehkan mereka memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada ibu-ibu mengandung, kanak-kanak, warga emas selain membantu pesakit dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau. Datuk Sangkar turut yakin kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berupaya menangani pelbagai isu sekaligus meningkatkan semula prestasi negara di peringkat terbaik dunia. Para majikan diseru agar sentiasa memastikan kesejahteraan sosial pekerja terus dipelihara serta diambil perhatian serius. Antara aspek yang perlu dititik beratkan adalah pelaksanaan gaji minima RM1,500 untuk majikan yang mempunyai pekerja melebihi 5 orang. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud berkata kementeriannya turut memberi jaminan kepada para majikan bahawa setiap keputusan kerajaan akan lebih seimbang mengambil kira semua pihak. Mengambil contoh di negeri ini melalui inisiatif cadangan untuk menubuhkan Majlis Penasihat Buruh Sabah dilihat sebagai usaha mengumpulkan suara secara kolektif yang berupaya memperbaiki kualiti buruh selain menjamin tingkat pendapatan mereka. Ini sekaligus membantu pihak majikan meningkatkan prestasi masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina di Pekan Inanam. Mengenai sambutan tersebut, Mustafa turut mengingatkan rakyat agar kekal menjaga keharmonian antara beragama selain mengenepikan perbezaan politik demi kesejahteraan keseluruhan. Sementara itu, beberapa penduduk yang ditemui berharap agar sambutan Tahun Baru Cina kali ini mampu membawa perubahan lebih baik kepada negara. Kita meniat Chonghua punya ini boleh continue lah, yang tiap-tiap tahun pun buat begitu
kita punya Cina punya continue lah, kasih selalu begini buat bah, kasih lamai-lamai lah. Semua orang pun okey lah, satu hati. Yang penting itu satu hati siapa. Jangan saya ingat banyak itu lain-lain. So akan membawa peaceful and community can perpaduan lah, can get together and then just like this function like that. Ramai orang beragama lain, berbangsa lain, semua akan hadir. So it is a very good function lah. And after all, since 3 years already, because of the COVID, kita tidak ada buat majlis seperti beginilah. Sejak daripada berpuluh tahun yang lalu, memang kita ada banyak ini Bumiputra masuk menyertai kita. Jadi boleh nampak sekarang macam tadi tu kebaikannya 60%. Yang mana inilah peluang juga kita bersama perpaduan dan satu keluarga untuk kita sama-sama dalam budaya tarian, tidak kira apa punya bangsa. Bakal jemaah haji yang terpilih dinasihatkan agar sentiasa menjaga nama baik negara ketika menunaikan rukun Islam ke-5 pada tahun ini. Disiplin dan komitmen dalam kalangan jemaah haji mampu memudahkan urusan selain antara faktor negara Arab Saudi meningkatkan kuota jemaah haji dari Malaysia. Adun Lumadan Dato' Ruslan Muharram berkata, jemaah negara Malaysia sememangnya dikenali sebagai jemaah yang berdisiplin tinggi dan mempunyai rekod yang baik kepada negara Arab Saudi. Jelas beliau, peringatan kepada jemaah haji juga perlu terus dilakukan sekaligus menjaga keselamatan sepanjang mereka berada di sana. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penangguhan Kursus Asas Haji di Beaufort. Menurutnya, tahun ini Malaysia telah mendapat peningkatan kuota jemaah haji sebanyak 31,600 berbanding 14,000 jemaah pada tahun lalu. Justeru Dato' Roslan yang juga Ketua Usia Bahagian Beaufort turut berharap agar tambahan kuota tersebut dapat diselaraskan sehingga ke peringkat daerah-daerah di negeri ini. Yang keseronokannya kami sudah dapat tahu serba sedikit lah. Tidak keseluruhan lah, tapi ada juga yang sudah kira masuk dalam ingatan lah untuk persediaan ke Tanah Suci. Saya merasa amat gembira lah. Semoga apa yang gusto saya mendapat bimbingan dalam perjuangan para cucu untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Yang paling seronoknya yang macam-macam buat kerja haji pun ditunjukkan semua kan, menggembirakan macam-macam terharu rasa-rasa sudah di sana berada di Makkah. Kursus Asas Haji Anjuran Majlis Daerah Beaufort dengan kerjasama Tabung Haji Negeri Sabah ini diadakan selama 7 minggu bermula sejak 3 Disember lalu dengan 155 penyertaan. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kembali bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri. Nurul. Terima kasih Rita Aloysius Malik atas perkembangan itu. Kenaikan kos bagi mendapatkan bekalan ikan dan udang galah hidup sedikit sebanyak membebankan pengusaha kolam memancing. Perinciannya kita langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di Kelngah Perlis. Silakan. Terima kasih Nurul. Berkonsepkan tanaman secara hidroponik, seorang anak muda di Kampung Tengah Abi mengambil inisiatif mewujudkan kebun hidroponik Abi Agro. Pendekatan pilih, timbang dan bayar membolehkan setiap pengunjung memetik sendiri sayuran yang digemari sambil beraktiviti bersama keluarga.
Menurut pengasasnya Muhammad Ashraf Shuib, inisiatif sejak tahun 2020 itu mampu menarik perhatian pengunjung bukan sahaja dari Perlis, malah dari seluruh negara. Purata kehadiran pengunjung setiap kali pusingan memungut sayuran juga di luar jangkaan, iaitu kira-kira lebih 200 orang. Ia mampu meraih hasil jualan hampir RM200 bagi setiap pusingan pengeluaran sayuran dengan purata sebanyak 40 kg dituai bagi setiap pusingan. Kita ada tanaman sayuran sawi, yang tu kita punya tanaman utama lah. Selain pada sawi, kita ada pakcoy. Dan juga kita juga buat tanaman sampingan iaitu rock melon. Dekat sini, keluasan dekat sini 0.2 hektar. Kita masukkan dengan 5,000 tanaman lah untuk hidroponik. Dan dengan 5,000 tanaman ni, kita buat campuran lah sawi dan juga pakcoy. Selain boleh mendapatkan sayur-sayuran segar, kebun hidroponik Abi Agro turut menyediakan pelbagai jenis bahan hidroponik serta baja dan benih sayur-sayuran bagi memenuhi permintaan pelanggan. Mengusahakan kolam memancing untuk riadah bukan sesuatu yang mudah berikutan pelbagai faktor yang perlu diberi perhatian. Bagi pengurus kolam memancing Aqua Berangan Enterprise atau ABEH, Jasri Ramazan Su, peningkatan kos bagi mendapatkan bekalan ikan dan udang galah hidup antara cabaran yang terpaksa dihadapi. Tambahnya, bagi memenuhi permintaan, setiap minggu sebanyak 400 kg ikan rohu atau pacu perlu dibawa masuk ke kolamnya sebagai stok tambahan. Namun, peningkatan harga sehingga 10% menambahkan bebanan modal mingguan. Yang utama lah, kenaikan harga lah. Lepas tu lah ni dengan kos sara hidup pun tinggi kan. Sebab kita ni buka khidmat untuk hobi saja. Kebanyakan tu kita setiap minggu kita akan masuk stok rohu lah. Jenis ikan ayak tawak lah, kebanyakan tu rohu ataupun pacu, patin. 3 jenis itulah. Walau bagaimanapun, purata kehadiran 20 hingga 30 pemancing tega bersama keluarga dengan 4 kolam yang disediakan mampu menampung kos yang diperlukan. Yang pertama sekali dia punya environment dia, suasana dekat sini dia semua cantik. Pemandangan dia kita boleh release tension kat sini. Jadi bila kita mancing tu kita rasa macam puas lah, selesa. Bukan setakat kita nak ikan saja. Kalau mancing memang kita dapat ikan. Ya? Letak umpan memang dia makan. Tapi kita nak environment dekat sini. Suasana memang cantik. Saya kalau boleh tambah ikan lagi lah kan, bagi ada penambahan ikan yang lebih menarik lagi lah kan, untuk menarik lagi ramai pengunjung datang. Makan ikan ni saya buat semua makan. Ada setengah saya tolak jual balik kan semua kan. Di sebalik peningkatan kos, aspek keselamatan dan keselesaan pemancing sentiasa diutamakan dengan pelbagai penambahbaikan sedang dan bakal dilaksanakan di sekitar kolam memancing ABEH yang terletak di Sungai Batu Pahat, Kanga ini. Prihatin dengan nasib penduduk di sekitar Pantai Timur khususnya di Besut, Terengganu yang terjejas dengan bencana banjir, seramai 30 sukarelawan dari Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis digerakkan dalam program Impak ILKBS at Satria. Misi selama 3 hari bermula semalam itu menyediakan perkhidmatan pembaikan dan pemeriksaan kecil motosikal berkuasa rendah iaitu di bawah 155cc. Menurut Timbalan Pengarah IKBN Kuala Perlis, Amirul Afendi Adenan, sukarelawan berkenaan merupakan 10 pengajar dan 20 pelatih IKBN Kuala Perlis yang terlibat dalam kursus penyelenggaraan kenderaan. Mereka akan memanfaatkan sepenuhnya kemahiran dimiliki bagi membantu penduduk membaiki motosikal yang rosak akibat banjir. Kita antara LKBS yang terawal melaksanakan program impak ni, dan saya menyangkakan mungkin akan ada gelombang yang kedua dan juga akan disusuli dengan IKBN yang lain untuk program ni. So kita antara IKBN awal yang melaksanakan program ni di daerah Besut. Kita tahu apa di daerah Besut tu agak terkesan dengan bencana banjir tempoh hari. Sasaran ditetapkan bagi misi kali ini ialah membaiki 100 buah motosikal secara percuma sebagai salah satu hikmat masyarakat bersama penduduk. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Salam perpaduan kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ahmad Iqbal.
Baik, kita ke perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 3 petang tadi, jumlah penduduk terjejas di daerah Kampar menunjukkan penurunan. Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Sahom juga telah ditutup sepenuhnya. Susulan banjir tersebut, kesemua 24 penduduk terjejas bakal menerima bantuan RM1,800 setiap keluarga. Jadi jumlah kesemua yang mereka akan terima adalah RM1,800 kali dengan 24 buah rumah, RM43,200 dan juga tadi TMB juga bagi RM2,000. Jadi jumlah keseluruhan sumbangan ialah RM45,200. Jadi kita harap duit ini boleh membantu mereka untuk balik pulih kepada kehidupan yang biasalah. Sementara itu, 5 jambatan rosak di kawasan berkenaan juga akan dibaiki segera. 3 jambatan yang dalam keadaan teruk, 2 jambatan dalam keadaan yang separuh teruk. Tapi apa pun tak selamat untuk digunakanlah. Ini antara 5 jambatan yang kita masukkan dalam siasatan dan kosting kita tadi. Sama ada boleh dibaik pulih ataupun dibina baru. Pusat Ekonomi Digital PEDI merupakan antara platform berkesan untuk mempromosikan produk-produk diusahakan penduduk kampung, khususnya di kawasan pedalaman. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata, melalui PEDI, pengusaha boleh mempromosikan produk mereka secara dalam talian yang dapat menjangkaui pasaran yang lebih meluas. Jadi saya rasa ini memang selaras dengan hala tuju dan juga hasrat KKD untuk lagi promosi ekonomi digital supaya lebih banyak orang bolehlah bawa bisnes mereka dalam talian supaya lebih ramai orang boleh tahu produk-produk yang cukup istimewa di kampung-kampung yang mungkinlah di kampung di tempat yang pedalaman ataupun di perkampungan. Beliau melawat Pusat Ekonomi Digital PEDI di Kampung Sentul Marang. Teo berkata terdapat 911 PEDI yang beroperasi di seluruh negara setakat ini dan lawatan beliau merupakan yang pertama ke pusat itu untuk lebih memahami fungsi dan peranan PEDI dalam komuniti setempat. Beliau turut memberitahu terdapat 4 PEDI terjejas banjir melibatkan PEDI Felda Tenang dan Gong Kepas di daerah Besut, PEDI Kampung Capu di Hulu Terengganu dan PEDI Kampung Langkab di Setiu. Sementara itu, Teo Ni Ching menyarankan semua jabatan di bawah KKD membantu menyebarkan maklumat mengenai jenayah cyber bagi mengekang ia daripada terus berleluasa. Adalah bagaimana kita mendidik dan juga meningkatkan literasi digital supaya pengguna media sosial ini menjadi lebih celak digital. Dan saya rasa gembira kerana selepas mesyuarat bersama dengan TikTok, mereka juga akan bantu untuklah menyampaikan agenda KKD ini. Jadi pada bulan Februari yang Mac ini, syarikat ataupun platform provider seperti TikTok juga akan lancarkan program seperti Stop for 3 Second. Kita cakap Stop for 3 Second kerana 3 second itu akan bantu kami untuk fikir benar ke maklumat itu adalah sahih atau tidak sahih. Orang ramai yang terlibat dengan penipuan cyber juga digesa supaya segera menghubungi Pusat Respons Kem Kebangsaan di talian 997. Menurutnya, tindakan segera boleh diambil dengan menghentikan aliran wang berkenaan. Pegawai Khas Hal Ehwal Kaum India di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ramesh Rao meninggal dunia awal pagi tadi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi kenyataan menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang.
Kenyataan turut menyebut khidmat bakti serta jasa mendiang Datuk Seri Ramesh kepada masyarakat serta negara sebelum dan semasa berkhidmat. Datuk Ramesh Rao, 52 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Petaling Jaya akibat serangan jantung. Pada 24 Disember lepas, Datuk Seri Ramesh Rao yang juga Presiden Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin dilantik pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri yang menjaga kepentingan dan permasalahan masyarakat India. Sisa pukal penduduk sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya perlu dikeluarkan sebelum atau pada 19 Januari. Pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan Umi Kalthum Syuib berkata penduduk perlu meletakkan sampah di rumah sampah untuk memudahkan proses kutipan sampah pukal sebelum perayaan Tahun Baru Cina. Setiap kali perayaan, masyarakat Cina kebiasaannya membersih dan menukar perabot serta peralatan rumah baru yang menyumbang kepada pertambahan sisa dan lambakan sisa pukal di kawasan perumahan. Kita nak pastikan pada 20, 21, 22 ni bersih. Tak ada lagi sampah-sampah besar di depan rumah seperti nak sambut raya. Nak mereka raya dalam keadaan bersih, ceria dan bahagia. Saya juga ingin menasihatkan semua penduduk bangsa Tionghoa yang menyambut CNY ini untuk membuat penjimatan, jangan membazir. Jadi sebab pembaziran itu akan menghasilkan sampah sarap juga. Jadi terutamanya dalam makanan ya. Jadi kita berhati-hati supaya ia tidak semua sampah kita, makanan kita tidak dihantar ke landfill, ke tapak pelupusan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan bersempena Tahun Baru Cina di Segambut. Saingan kejohanan badminton Petronas terbuka Malaysia 2023 harapan untuk melihat pemain Malaysia untuk mara ke peringkat separuh akhir meleset selepas pasangan bergol lelaki negara Ong Yusin Teo Ee tumpas di suku akhir malam tadi. Perlawanan sengit itu menyaksikan pasangan Indonesia Fajar Alfian, Rian Ardianto menumpaskan pasangan Malaysia dengan mata 14-21, 21-16, 21-17. Gandingan ke-7 dunia, Yi Yusin berjaya menguasai pemenang pingat gangsa kejohanan dunia 2022 itu dalam set pertama dengan meraih kemenangan 21-14 dalam tempoh 19 minit sebelum masing-masing saling bertukar mata di set kedua. Namun memasuki set kedua, pasangan Indonesia yang merupakan pemain di ranking pertama dunia itu bangkit bagi menyamakan kedudukan. Di set terakhir, kedua-dua pasangan dilihat tidak mengaku kalah dan saling memberikan saingan sengit. Kedua-dua beregu pernah bertemu sebanyak 9 kali sebelum ini dengan gandingan Indonesia itu mencatat 6 kemenangan. Pertemuan terakhir antara kedua-dua gandingan adalah pada jelajah dunia akhir Disember tahun lalu dengan Yi Yusin pada ketika itu meraih kemenangan 10-21, 21-17, 21-19. Pada aksi separuh akhir esok, Fajar Rian dijadual bertemu beregu Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Jung Jae. Baik saudara, paparan itu menutup tirai berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.